Buletin Didik 30 Ogos bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-64 esok terus disemarakkan dengan khabar gembira dari Tokyo, Jepun. Ia selepas pingat perak diraih atlet powerlifting Paralimpik negara Jong Yi-ki bagi kategori 107 kg pada kejohanan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Semangat kental atlet kelahiran Sarawak ini jelas terserlah selepas gagal pada percubaan pertama angkatan 230 kg. Yi-ki berjaya melakukan angkatan 237 kg pada percubaan kedua. Dia kemudian cuba melakukan angkatan 245 kg pada percubaan ketiga namun tidak berhasil. Begitupun catatan keduanya sudah cukup mengesahkan pingat perak milik Malaysia. Pemegang rekod dunia Sotnompil JN Khbayar dari Mongolia menangi emas dengan angkatan 245 kg yang juga rekod baru Tamasya. Manakala atlet Iran Saman Razi meraih gangsa menerusi bebanan 231 kg. Pingat perak Yi-ki 32 tahun adalah kejayaan kedua kem powerlifting selepas angkatan emas Boni Bunyau Gustin dalam kategori 72 kg pada Sabtu lalu. Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum Perkasaku bagi menangani masalah pembelajaran murid-murid yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perkasaku akan mula dilaksanakan pada Rabu ini hingga 28 Februari 2022 untuk membantu merapatkan jurang pembelajaran murid yang timbul akibat pelbagai kekangan semasa melaksanakan PDPR. Tadi saya ada menyebutkan menurut pengarah bahagian pembangunan kurikulum KPM Azman Adnan, pemerkasaan pelaksanaan kurikulum itu meliputi murid tahun 1 hingga tingkatan 5 mengikut pelaksanaan 4 objektif Catch-up Plan CUP. Antaranya meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakannya dalam apa juga mekanisme serta memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum berkenaan. Pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang disasarkan mulai 20 Januari hinggalah 31 Ogos 2021 iaitu semasa murid-murid kita mengikuti PDP dan juga PDPR adalah sebanyak 70%. Dan peratusan ini diperoleh daripada maklumat sampel sekolah-sekolah yang telah dikenal pasti oleh KPM. Sehubungan dengan itu, mulai 1 September 2021, KPM mencadangkan supaya semua sekolah dapat mengenal pasti peratus pelaksanaan kandungan asas kurikulum yang telah dilaksanakan bagi setiap mata pelajaran dalam tempoh 20 Januari sehinggalah 31 Ogos. Bagaimanapun beliau berkata mata pelajaran yang telah mencapai pelaksanaan kandungan asas kurikulum sebanyak 70%, guru-guru boleh meneruskan pelaksanaan PDP atau PDPR menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian. Menerusi program Perkasaku, KPM turut menyediakan bahan sokongan pengukuhan dan penggayaan yang boleh digunakan sebagai bahan PDP, di mana ia disediakan untuk semua mata pelajaran sekolah rendah dan sekolah menengah di pelantar D5. Justru beliau berharap para guru dapat menjayakannya dan berupaya untuk melaksanakan pecutan bagi mencapai 70% kandungan asas kurikulum. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Pendidikan Datin Seri Nur Zamani Abdul Hamid dalam ucapan perasmiannya menyarankan agar pertambahan masa dilaksanakan dalam bentuk jadual waktu yang dipanjangkan atau penyelarasan semula takwim sekolah. Ia dilakukan bagi memberi peluang kepada murid-murid untuk memperoleh kandungan asas yang diperlukan dalam pembelajaran mereka. Beliau berkata 4 perkara perlu digariskan semua guru untuk menjayakan program Perkasaku. Pertama, strategi pengukuhan dan penggayaan yang bertujuan untuk merapatkan jurang pembelajaran yang timbul akibat pelbagai kekangan sewaktu melaksanakan PDPR. Diikuti program pemugaran literasi dan numerasi yang dikhususkan kepada murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 yang belum menguasai tahap minimum 3M semasa tempoh PDPR. KPM benar-benar menyarankan agar semua guru memahami sepenuhnya program Perkasaku yang dirangka dan dibangunkan ini sebagai pemangkin dalam meningkatkan pendidikan berkualiti bagi setiap murid. Komitmen dan sokongan padu semua pihak dalam menjayakan misi KPM ini adalah sangat diharapkan bagi memastikan kejayaan pendidikan setiap murid menjadi milik kita bersama.
Aspek ketiga yang digariskan beliau adalah memastikan pentaksiran bilik darjah dilaksanakan dan diteruskan bagi memastikan tahap keupayaan dan penguasaan pembelajaran murid sentiasa ditaksir, direkod dan dipantau. Manakala yang terakhir, mewujudkan sistem penyimpanan bahan pengajaran dan pembelajaran bagi mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada bahan dalam bentuk digital. Bahan sumber khusus untuk sekolah rendah dan menengah telah dimuat naik di Pelantar Delima dan para guru, ibu bapa dan pelajar boleh mengakses bahan ini pada bila-bila masa dan di mana saja. Seramai 31 menteri dan 37 timbalan menteri selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah petang tadi. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia yang mengambil tempat di Istana Negara itu bagi mengisi barisan jemaah menteri yang baru di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Istiadat di Balairung Seri Istana Negara ini turut dihadiri Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat dimulakan dengan Datuk Paduka Maharaja Lela Datuk Azwan Effendi Zairakith Naini mengumumkan pembukaan istiadat. Mendahului senarai, 5 Menteri Kanan yang mewakili pelbagai portfolio penting menerima surat cara pelantikan dan melafaz ikrar. Saya Muhammad Azmin bin Ali, Syamsuddin bin Hussein, Dr. Zafrul bin Abdul Aziz. saya Fadilah bin Yusuf, Saya Muhammad Razi bin Muhammad Idin. saya Wika Siong, saya Sarwanan Murugan, setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri setelah dilantik memegang jawatan seorang anggota jemaah menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu Ia disusuli dengan menandatangani dokumen rasmi pelantikan yang turut disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Sejurus kumpulan terakhir timbalan menteri selesai mengangkat sumpah, istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin yang dinamakan sebagai Timbalan Menteri Pendidikan tidak menghadiri istiadat ini kerana dijangkiti COVID-19. Kembali di Buletin Didik. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan esok, pelbagai aktiviti dilakukan bagi menzahirkan rasa cinta kepada negara. Tidak terkecuali 3 kanak-kanak ini yang teruja menghias basikal mereka dengan puluhan bendera bagi memeriahkan lagi sambutan. Malah mereka berbangga mengayuh basikal mengelilingi sekitar Taman Perumahan sambil mengibarkan jalur gemilang. Hafiz Iskandar Muhammad Kamar 6 tahun, Intan Nur Izzati Muhammad Kamar 5 tahun dan Nur Anissa Syafiah Muhammad Aizamuddin 5 tahun menghias basikal bagi memenuhi aktiviti yang dianjurkan tadikanya di Puncak Iskandar Seri Iskandar Perak. Menurut Ibu Intan Nur Aini Ahmad Bakri, anak-anaknya sangat gembira dan bersemangat menyambut Hari Kebangsaan. PKP ni duduk rumah tak ada buat apa, bagi dia ada program sikit untuk menerapkan semangat kemerdekaan dia, nak ajar dia, bagi dia tahu sikit. Dia turut membuat baju yang bertemakan jalur gemilang bagi menceriakan anak-anaknya yang sudah lama tidak ke sekolah. Dan lebih 50 helai jalur gemilang digunakan untuk menghias ketiga-tiga basikal berkenaan. Sementara itu, di Johor Bahru, lebih 6,000 penduduk projek perumahan rakyat PPR Kempas Permai mengadakan gotong royong memasang jalur gemilang di semua 7 blok PPR berkenaan. Meskipun tiada sambutan rasmi bagi meraihkan hari bersejarah esok, ia tidak melunturkan semangat penduduk untuk mengibarkan jalur gemilang. Penduduk pelbagai bangsa dan agama sama-sama turun padang demi mengibarkan jalur gemilang pelbagai saiz tanda sayangkan tanah air. Masing-masing bersemangat untuk meraihkan bulan kemerdekaan yang secara tidak langsung dapat menyatu padukan penduduk PPR. Kita mengadakan majlis gotong royong secara besar-besaran. Selain daripada pembersihan kawasan, kita menaikkan bendera. Jadi pada ketika itu memang semangat semarak kemerdekaan tu amat terasa. Sebenarnya semangat kemerdekaan ni memang tersemat dari dulu, kini dan selamanya kan. Kalau sebelum ni PPR kita akan buat kemeriahan yang sangat gilang-gemilang dengan dekat sana kita akan ada wayang pacak dengan countdown itu kan.
Lepas tu sekarang ni bila PKP masing-masing dah tak ada semangat. Tapi walaupun macam tu, kita dekat Blok B ni memang semangat dia tak pernah padam. Memang dia akan adakan pemotoran, bawa bendera. Sini pun tak tahu dengan anak-anak bawa basikal, pasang bendera, pertandingan, macam-macam lah. Tapi sekarang dah PKP kan tak boleh buat apa. Jawatan kuasa penduduk turut mengambil inisiatif membantu penduduk yang terjejas akibat COVID-19 menerusi bantuan food bank yang disediakan di PPR berkenaan. Ini pula aksi Superwoman terbang sambil mengibarkan jalur gemilang. Kreativiti itu ditampilkan pengguna TikTok seiring semangat patriotik Hari Kemerdekaan. Dalam gurauan, mesej anak Malaysia tetap terpahat tatkala menjelang detik 31 Ogos. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Wow, oh, wow, wow, oh, wow. Wow, oh, wow, wow, oh, wow. 1957. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyumbangkan 4,555 bakul makanan di bawah program CSR Hasil Prihatin sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Di Selangor sahaja, hampir 500 bakul makanan diedarkan untuk mengurangkan bebanan penduduk, terutamanya jatuh di bawah kategori B40. Menurut Pengarah Negeri LHDN Selangor, Kamarudin Hashim, bakul makanan ini diedarkan bersempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 yang bertemakan Malaysia Prihatin, Hasil Prihatin. Sebenarnya kita nak menyemarakkan sikitlah semangat kenegaraan. So dengan sedikit sumbangan daripada lembaga hasil yang mana publik pun tahu kita ni adalah penyumbang kepada cukai langsung. Kita kutip cukai dan kita kembalikan kepada rakyat lah. Bakul makanan yang diberikan mengandungi barangan keperluan harian rumah yang mampu menampung keperluan penduduk terjejas akibat pandemik COVID-19. Penerima membabitkan individu sekitar daerah Kelang, Kuala Selangor dan Kuala Langat. Dapat meringankan sikit beban pada penduduk kampung Sungai Udang yang mana yang terjejas. Dalam musim pandemik ini, sebenarnya membantu banyak dari segi kehidupan harian mereka dan pada orang yang kehilangan pekerjaan, juga pendapatan, lagi-lagi yang bekerja untuk pendapatan harian. Yelah, sebab susah ini COVID kan, ramai orang tak ada kerja. Ini macam bakul makanan diagihkan di lobi LHDN Kelang dengan mematuhi SOP di bawah pengawasan Pengarah LHDN Kelang, Azrul Hisham Syamsuddin. Baik, kemampuan dan kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa terutamanya bagi golongan belia bukanlah suatu perkara yang asing dalam era serba moden ini. Begitu juga sebaliknya apabila pelajar dari luar negara mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Melayu. Ia dikongsi oleh Dewan Bahasa Pustaka menerusi rancangan Luar Jendela Sekolah Ninja. Rancangan secara dalam talian itu menceritakan tentang 5 pelajar Universiti Bahasa Asing Tokyo, Jepun dan minat mereka mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan di universiti masing-masing. Setelah hampir 3 bulan mempelajari bahasa Melayu, mereka tampak selesa dan fasih berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Menurut Mizanah atau nama Jepunnya Minamoni Zuma, minat terhadap sejarah dunia khususnya Asia Tenggara mendorongnya memilih untuk mempelajari bahasa Melayu. Semasa berada di universiti, saya pun sangat suka kelas bahasa Melayu kerana saya boleh belajar tentang agama macam Islam. Di Jepun, kami tidak ada banyak chance untuk belajar tentang agama, jadi sangat menarik dan berharga bagi saya. Contohnya ada Ramadan. Di Jepun tidak ada budaya macam ini dan hari raya sangat menarik bagi saya. Selain itu, Mizanah turut meminati negara Perancis kerana sejarahnya yang menarik serta bangunannya yang cantik. Bagi Shalinah atau Syu Suda pula, mempelajari budaya dan bahasa lain merupakan minatnya sejak kecil. Sekarang saya sangat suka kelas bahasa Melayu. Ini pasti kerana saya dapat mempelajari cara berfikir,
pandangan berbeza atau cara menilai sesuatu yang berbeza. Dalam pada itu, cara pengajaran dan pembelajaran kelas Bahasa Melayu di universiti menarik minat Razak atau Ryotaro Yuzawa. Saya boleh faham cerita dengan baik selepas kelas. Itu pun suatu perkara yang sangat seronok. Saya paling suka belajar bahasa asing, contohnya bahasa Melayu dan bahasa Perancis. Kerana saya boleh belajar bukan saja bahasa, tetapi saya boleh belajar budaya dalam kelas. Kami guna buku Masum dalam kelas bahasa Melayu, dan saya sangat menarik baca buku itu. Tambah mereka, kelas tersebut mempunyai 5 sesi seminggu termasuk kelas tata bahasa dan membaca. Ia sedikit sebanyak membantu mereka membiasakan diri dengan bahasa tersebut sekaligus menarik minat mereka mendalami budaya masyarakat Malaysia. Aku luas dan bagus untuk mengajar. Jadi kurasa itu sangat. Masih di Buletin Didik, terus ke laporan sukan. Aksi atlet Bokia Cho Wei Lun di Gimnasium Ariake nyata menceriakan kontingen negara di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Wei Lun mara ke suku akhir selepas mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selaku juara kumpulan B. Kejayaan mengalahkan dua peserta pilihan Witsanu Huat Pradit dari Thailand dan wakil Korea Selatan Jung Sun Jun semalam nyata menyemarakkan semangat Chu Wei Lun pada aksi terakhir kumpulan B menentang Katerina Kurinova dari Republik Czech. Menguasai set pertama dengan kemenangan 4-0, Wei Lun sukar disaingi Kurinova apabila atlet kelahiran Johor ini menang dua set berikutnya 1-0 dan 3-0. Wei Lun 26 tahun melengkapkan set keempat dengan kemenangan 3-0 untuk mata keseluruhan 11-0. Pada suku akhir esok, Wei Lun akan menentang atlet Cina Zhang Yi. Kesaingan bola sepak Liga Super. Selepas dipintas Kedah Darul Aman di tangga kedua, Terengganu FC terus tertekan apabila tewas kepada Kuala Lumpur City sekaligus menyukarkan misi memburu gelaran naib juara Liga. Manakala satu lagi pencabar Penang FC berjaya menyamai kutipan Mata Jaguh Pantai Timur itu. Terengganu FC bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras dengan misi memburu kemenangan untuk kembali merampas kedudukan kedua Liga. Nyata Kuala Lumpur City kental menyerap asakan Terengganu FC dan 3 mata milik KL City hasil jaringan ketua pasukan Paulo Jose pada minit ke-29. Kekalahan Terengganu FC dimanfaatkan sepenuhnya Penang FC. Beraksi di arena sendiri menentang PJ City, Penang FC membuka jaringan seawal minit ke-5 menerusi Casa Grande. Sebelum rehat, tuan rumah menambah satu lagi gol hasil jaringan Sheridan Boboev. PJ City cuba memberi tentangan namun sekadar merapatkan kedudukan menerusi P. Rajesh pada minit ke-64. Sementara itu, dalam aksi tunggal Liga Perdana, Terengganu FC 2 turut mengalami kekalahan. Berdepan JDT 2 di arena lawan, TFC 2 terlebih dahulu mengejutkan lawan menerusi jaringan Jordan Mintah pada lewat babak pertama. Selepas rehat, tuan rumah tidak menunggu lama menyamakan kedudukan pada minit ke-52 hasil jaringan Muhammad Rafi Fikri Muhammad Rosman. 10 minit kemudian giliran JDT 2 di depan menerusi sepakan penalti Fernando Rodriguez. K. Hiroshi mengukuhkan kedudukan tuan rumah untuk kedudukan 3-1 pada minit ke-78. Belum mahu mengalah, TFC 2 bangkit memburu gol penyamaan namun hanya berupaya merapatkan kedudukan melalui Masaki Watanabe pada masa kecederaan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Kolej Vocational Sungai Petani 2 yang menerima anugerah International Special Award by Turkish Inventors Association dan Best Canadian Special Award by Toronto International Society of Innovation and Advanced Skill dalam pertandingan ICAN Toronto Canada International Invention Innovation Competition. Turut mencatat kejayaan sama Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru yang memenangi Gold Medal Organisers Choice Awards dan Canadian Special Award
dalam pertandingan itu pada 28 Ogos lalu. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini, antaranya sukses SPM 2021 Matematik Tambahan serta bimbing tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan bila-bila masa, di mana jua. Hanya di Didik TV KPM. Terus semarakkan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-64 esok. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Kabinet di Istana Negara mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.